Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-puan, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih dikurniakan limpahan nikmat, iaitu nikmat yang terbesar iman dan Islam, dan juga nikmat Ramadan, iaitu hari ini hari ketiga kita melalui Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita sama-sama luangkan sedikit masa untuk kita tadabbur ataupun kita ikuti satu program yang dianjurkan oleh Icon Syabab, iaitu program satu hari, satu juzuk, satu ibrah. Okey, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaatlah daripada program ini. Okey, ayat yang saya akan kongsikan hari ini ialah ayat yang berada pada juzuk 3 surah Al-Baqarah. Okay, ayat 258, muka surat 43 kalau tengok mushaf Al-Quran. Okay, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ayat ini bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya, kerana Allah telah memberikan kepadanya kerajaan, iaitu kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia daripada barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey, Alhamdulillah, inilah kisah Nabi Ibrahim bersama seorang raja yang zalim yang saya masukkan juga dalam tulisan buku saya, Sirah Nabi Ibrahim. Okey, pada juzuk pada bahagian 1 bab 4. Pada bahagian 1 bab 4. Nabi Ibrahim berdepan dengan raja yang zalim. Saya ada masukkan coretan kisahnya di sini. Jadi kisah ini, ayat ini menyebut tentang kisah seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang kekuasaan, tentang kekuasaan Tuhan. Jadi apa yang kita boleh ambil ibrahnya? Okay, mari kita perhatikan ayat ini bermula dengan alam tara, kalimah alam tara. Okay, mari kita perhatikan ayat ini satu persatu. Okay, apabila sesebuah kisah bermula dengan perkataan ataupun kalimah alam tara yang bermaksud, tidakkah kamu wahai Muhammad perhatikan? Okay, bila kalimah ini digunakan, ia bermaksud seolah-olah macam kita kata, kamu tak tengok ke? Kalau saya boleh bagi perumpamaan lah. Contoh, semalam telah berlaku berita tergempar. Okey. Jadi pagi ni kita datang pejabat, kita tanya kawan-kawan kita ataupun kawan-kawan kita lah, tanya kepada kita, kamu tak tengok ke semalam berita tergempar? Kamu tak tengok ke semalam video viral tu? Kamu tak tengok ke semalam di Twitter sekian-sekian? Jadi nak katanya seolah-olahnya peristiwa yang berlaku yang Allah akan ceritakan ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting, yang perlu diberi perhatian oleh kita lah. Kerana ulama kata alam tara ni adalah uslub yang Allah gunakan, iaitu uslub ta'jib, uslub yang mendatangkan ketakjuban. Nak katanya Allah dia nak kita ni timbulkan emosi ketakjuban
apabila membaca kisah-kisah Al-Quran. Bila kita dengar alam tara, kita mesti rasa nak, apa dia kisahnya. Okey, kita teruskan dengan perkataan seterusnya. Alam tara apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kamu tak tengok ke orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya? Okey, kat sini tidak dinyatakan secara jelas nama siapa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim ni. Okey, walaupun dalam sesetengah tafsir ada mengatakan ini adalah Raja Namrud. Tapi bahagian nama ni tak penting. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya Ibrah. Itu adalah salah satu sebab kenapa Allah rahsiakan nama. Okey, kenapa? Kerana sentiasa akan ada penentang ajaran tauhid pada mana-mana zaman. Sentiasa akan ada perangai-perangai yang macam ni di mana-mana zaman. Sebab tu Allah rahsiakan nama. Allah tidak bagi tahu secara jelas nama raja tersebut. Okey, jadi bila kita tengok ayat ni, allazi hajja Ibrahim, orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Kita boleh faham bahawa raja kafir itulah yang memulakan perdebatan dengan Nabi Ibrahim. Raja kafir itulah yang mengajak Nabi Ibrahim masuk ke dalam gelanggang debat itu. Yang mana ketika itu Nabi Ibrahim ini hanyalah seorang remaja yang beriman tanpa seorang pengikut pun. Nak katanya apa? Okey, nak katanya hebatnya Nabi Ibrahim ni sampai dijemput untuk berdebat. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim ni sebenarnya telah memberikan ancaman yang besar kepada kerajaan kerajaan raja kafir ini. Dan dia memberikan ancaman terhadap dakwaannya dirinya sebagai Tuhan. Makna kata raja kafir ni rasa tercabar dengan Nabi Ibrahim ni, lalu dia ajak berdebat, dia tanya. Okey. Ayat seterusnya, an atahullahul mulk. Kerana Allah berikan kerajaan kepadanya. Okay, Allah sebut di situ raja kafir ini kenapa sampai jadi boleh dakwa dia ni sebagai Tuhan? Kerana an atahullahul mulk. Allah bagi dia kekuasaan. Okay, perkataan al-mulk di sini adalah al-mulk kerajaan ataupun kekuasaan. Maknanya biasanya orang yang diberi kuasa ataupun pangkat ataupun jawatan besar, dia akan jadi sombong, bongkak dan angkuh. Jadi pengajaran ayatnya apa di sini? Pengajaran kepada kita ialah apabila Allah kurniakan kita pangkat ataupun jawatan yang besar ataupun kekuasaan maupun kerajaan Allah bagi kepada kita, kita kena hati-hati. Kerana ramainya manusia tumbang dengan ujian kuasa. Jadi raja ini macam mana boleh jadi begitu angkuh? Kerana dia memiliki kerajaan, dia memiliki kekayaan. Dia ada orang bawahan, dia ada orang suruhan, dia ada kerajaan yang besar, semua orang dengar cakap dia. Jadi begitulah dia, natijahnya dia menjadi angkuh. Okey, seterusnya ayat idh qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Okey, Allah letak perkataan idh di sini. Allah sebut perkataan idh. Bermaksud perkataan idh ni mengajak kita untuk flashback balik. Peristiwa ketika itu. Throwback balik. Peristiwa penting ketika itu apa dia? Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan. Okay, bila datangnya ayat Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, bermaksud ada soalan yang diajukan sebelumnya. Raja kafir tu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu? Jadi Allah rakamkan ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi bila rasa tercabar macam tu, raja itu pun kata, qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh hidupkan dan matikan. Aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Dia kata, didatangkan dua orang yang dijatuhkan hukuman mati. Seorang dia bunuh, seorang dia lepaskan. Dia kata, yang aku bunuh tu adalah aku mematikan. Yang aku lepas tu adalah maksudnya aku hidupkan.
Bila kita dengar pun rasa macam pelik kan. Dia kata yang aku bunuh itu yang aku matikan. Di sini dia tidak boleh membezakan antara asbab dan musabbab. Mematikan dan menyebabkan kematian itu berbeza. Menghidupkan yang mati dan membiarkan yang hidup terus hidup itu berbeza, tidak sama. Sebab dan musabab kena beza. Jadi sebab itulah dalam kitab Dr. Fadl Hasan Abbas dia sebut raja ini adalah seorang raja yang bodoh dan sombong. Kiranya kalaulah orang yang bijak ataupun orang yang berfikir menggunakan akalnya, dia tak akan kata yang aku lepas tu ialah yang aku hidupkan. Orang tak akan cakap macam tu lah. Jadi kenapa raja ni boleh disebut macam tu? Kerana dia ni seorang yang bodoh dan sombong. Sombong kenapa? Dia tak nak kalah lah. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, dia pun nak menang juga. Dia kata aku pun boleh boleh hidupkan dan mematikan. Nampaknya hujah pertama Nabi Ibrahim tidak berjaya mengalahkannya. Lalu Nabi Ibrahim berpindah kepada hujah yang kedua. Hujah yang lebih kuat. Tadi hujah yang dekat lah kita bab hidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim berpindah kepada hujah yang lebih jauh, iaitu tentang matahari, pergerakan alam. Nabi Ibrahim kata apa? Qala Ibrahim. Ini hujah kedua. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim kata Allah yang menerbitkan, mendatangkan matahari di arah timur. Di arah timur. Maka kamu datangkanlah matahari, terbitkanlah matahari dari arah barat. Okey, ini hujah yang kedua. Okey, apa kaitan antara hujah menghidupkan dan mematikan tadi dengan hujah terbitnya matahari? Okey, kalau kita tengok pergerakan roh dengan pergerakan matahari ni, dia ada kaitan. Okey, apabila roh keluar daripada satu jasad, maka berlakulah kematian. Apabila roh masuk ke dalam satu jasad, maka berlakulah kehidupan. Okey? Jadi apabila matahari terbit, apa yang berlaku pada manusia? Manusia akan hidup ataupun manusia akan bangkit daripada kematian. Dari sebuah kematian, iaitu tidurlah. Manusia akan bangkit daripada tidur. Kalau kata lain, manusia akan bangkit daripada kematian pada malam hari. Jadi di situ ada kaitan antara hujah Nabi Ibrahim yang pertama dengan kedua. Okey. Jadi Nabi Ibrahim kata kalau betul kamu ni seorang Tuhan, kalau betul kamu ni Tuhan, maka datangkanlah matahari ataupun terbitkanlah matahari dari arah barat. Dia suruh raja kafir tu merubah susunan alam. Maka memang tak bolehlah fabuhital ladzi kafar. Jadi di sini untuk kita tadabbur kenapa isu terbit matahari yang menjadi perhatian. Kenapa Nabi Ibrahim tak kata Allah dah terbenamkan matahari di bahagian barat, maka kamu tenggelamkanlah di arah timur. Kenapa isu terbit yang diberi perhatian bukannya isu terbenam? Di sini tadabburnya ialah ini adalah salah satu sisi keagungan Al-Quran lah, kerana terbitnya matahari ada kaitan dengan kehidupan selepas kematian, dan kehidupan selepas kematian juga boleh berlaku pada hati. Nak katanya Nabi Ibrahim sebenarnya telah berusaha keras untuk menerbitkan cahaya hidayah dalam hati raja kafir itu. Tapi yang menolaknya siapa? Yang menolaknya adalah dirinya sendiri. Kerana dirinya memilih untuk terus berada dalam kegelapan. Okey, jadi itulah kaitan antara hujah Nabi Ibrahim, ya, berkaitan dengan isu terbit matahari.
Jadi bila dia cabar raja kafir tu, bila Nabi Ibrahim cabar, raja kafir tu tidak mampu kerana dia hanyalah seorang manusia yang lemah, tidak mampu mengubah aturan alam. Maka Allah sebut apa? Fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Buhita. Perkataan buhita ni Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut dia berlaku dengan 3 unsur yang spontan. Yang pertama, buhita ni terkejut dengan apa yang berlaku. Terkejut Nabi Ibrahim boleh cakap macam tu, boleh suruh macam tu. Yang kedua, tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Dia dah tak tahu dah nak jawab apa dah. Terkejut disebabkan terlalu terkejut, dah tak tahu nak jawab apa. Yang ketiga, buhita ni mengandungi unsur mengaku kalah. Dah tak boleh dah. Dah tak boleh tunjuk dah sikap sombong dia sebab dia memang tak mempunyai apa-apa kuasa. Okey. Jadi begitulah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Kafir tu, yang akhirnya Raja Kafir tu tidak mampu pun untuk menunjukkan kekuasaannya. Ternyata dirinya lah yang lemah. Dirinya lah yang tidak berkuasa. Jadi Allah akhirkan ayat ini dengan Allah kata wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Okey, di sini kenapa Allah sebut orang-orang yang zalim? Bukankah kita sedang bercakap tentang kekafiran? Kenapa Allah tak kata wallahu la yahdil qaumal kafirin? Okey. Jadi zalim, kalau kita tengok kataan zalim bermaksud apa? Bermaksud orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kepada adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makna kata, raja kafir itu tidak menggunakan akal yang Allah beri pada mentadabbur ataupun pada berfikir tentang kejadian alam. Raja kafir itu tidak menggunakan akalnya yang sebetul-betulnya. Jadi di sini dia digelar az-zalim. Orang yang zalim kerana tidak menggunakan akal untuk berfikir tentang kejadian alam. Okey. Jadi kita boleh tengok di sini adalah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Penghalang kepada hidayah ialah kezaliman. Penghalang kepada hidayah ialah kezaliman. Kerana kezaliman ni adalah yang boleh menyebabkan boleh menyebabkan kita tidak boleh mendapat cahaya dan hidayah daripada Allah. Ada orang kata, mungkin dia kata, Ustaz, saya dah solat. Ustaz, saya dah doa dan sebagainya. Tapi macam mana saya ni rasa hidup tak tenang. Saya ni rasa macam payah, dah solat tapi susah sangat nak tutup aurat contohnya. Hidayah tak sampai. Tapi sebenarnya dia lah yang menzalimi diri dia sendiri. Dia lah yang zalim kerana tidak melakukan hak-hak Allah. Allah suruh solat dan Allah juga suruh tutup aurat. Jadi kalau kita zalim pada diri sendiri, itu adalah antara punca lah penghalang hidayah daripada Allah. Dan kezaliman yang paling besar apa? Raja ini sebenarnya melakukan kezaliman yang sangat besar, iaitu syirik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah, kerana syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi raja kafir itu sebenarnya telah melakukan kezaliman yang sangat besar di mana dia mendakwa dirinya adalah Tuhan. Maka sebab itulah dia tidak mendapat hidayah daripada Allah. Jadi demikianlah tafsir ayat 258 tentang kisah Nabi Ibrahim berhujah dengan raja kafir. Jadi pengajarannya kepada kita apa?
Ada 4 yang saya boleh kongsikan. 4 pengajaran daripada ayat 258. Yang pertama ialah adab berdebat. Okay, kalau kita tengok sekarang di media sosial, sangat banyak orang yang berdebat. Okay, kena tengok balik. Sebab apa kita berdebat? Berdebat untuk menegakkan kebenaran boleh. Tapi kalau berdebat untuk menegakkan kebatilan, itu haram. Dan berdebat juga ada adab-adabnya. Tidak boleh mencaci, tidak boleh mencela. Kita tengok Nabi Ibrahim. Bila Raja Kafir itu menolak hujahnya yang pertama, dia tidak kata yang buruk. Dia tidak kata buruk-buruk tentang Raja Kafir. Tapi dia meneruskan hujah yang kedua. Maknanya seorang pendakwah itu mesti menjaga adab ketika berdebat. Okey, yang kedua adalah ujian kekuasaan. Seseorang yang diberi kuasa, seseorang yang diberi pangkat besar ataupun kerajaan, mudah untuk tumbang dalam ujian, mudah untuk tenggelam dalam ujian, mudah berasa sombong dengan apa yang ada. Padahal hakikatnya setiap kerajaan, setiap pangkat, setiap harta yang Allah bagi adalah amanah buat kita, adalah amanah yang perlu kita galas dengan baik. Tidak perlu rasa sombong dan takabur kerana semuanya adalah datang daripada Allah. Seperti mana ayat itu sebut, an atahullahul mulk. Kerana Allah telah memberikannya kerajaan. Maknanya Allah yang beri kerajaan itu kepada raja. Kenapa perlu sombong dengan Allah? Kenapa perlu mensyirikkan Allah? Okey, itu yang kedua. Pengajaran yang ketiga ialah buat para pendakwah. Buat para pendakwah, kita mestilah mencontohi Nabi Ibrahim dalam uslub dakwahnya. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi Ibrahim, sangat banyak cara dia berdakwah dengan ayahnya, dengan kaumnya, dengan raja yang zalim tu. Sangat banyak nilai murni yang Nabi Ibrahim tunjukkan. Jadi antara salah satunya ialah berdakwah mesti dengan hujah. Mesti dengan hujah, bukannya berdakwah dengan sentimen ataupun perlian dan sebagainya. Okey, yang keempat dan terakhirlah pengajaran untuk kita pada hari ini. Hidayah, penghalang kepada hidayah ialah kezaliman. Maka kalau kita nak hidayah dalam hidup kita, kalau kita nak nur hidayah ataupun cahaya dalam hidup kita, mesti hilangkan faktor kezaliman tu. Tak kiralah kezaliman pada diri sendiri ataupun kezaliman pada anak isteri ataupun kezaliman pada jiran ataupun kezaliman pada kawan. Mesti hilangkan faktor itu dulu, nescaya Allah akan beri hidayah. Tidak boleh kita kata, oh aku tak dapat hidayah lagi ni, aku tak dapat hidayah. Sedangkan Allah sebenarnya yang sedia memberi hidayah, tapi kita sebenarnya yang enggan dengan itulah kezaliman yang kita buat. Okay, saya rasa cukup setakat tu perkongsian saya pada hari ini tentang kisah Nabi Ibrahim berdebat ataupun berdepan dengan raja yang zalim. Mudah-mudahan ada pengajaran dan pedoman yang kita boleh ambil, tadabburnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada 7 Ramadan, pada hari ke-7 Ramadan. Last sekali saya nak promote siapa yang inginkan buku Sirah Nabi Ibrahim boleh dapatkan melalui link ikon Syabab. Okey, insyaAllah Ramadan ni kita boleh kongsikan bersama anak-anak kisah yang kita perlu ambil iktibar dan pengajaran daripada Nabi yang digelar Abul Anbiya. Bapa segala Nabi. Sangat banyak pengajarannya. InsyaAllah boleh dapatkan di link ikon Syabab. Saya rasa setakat itu sahaja. Yang baik datang daripada Allah, yang kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.